forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Kadok clear tak Zahid. Apa Zahid cakap? Rombongan kami Anwar belum panggil bincang. Saya baca detail sikit kat Masyarakat ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menolak spekulasi bahawa akan berlaku rombongan jemaah menteri dalam masa terdekat. Sebenarnya dia juga timbalan pada menteri berkata dia belum dipanggil lagi untuk sebarang rundingan. Saya belum bincang dengan Perdana Menteri lagi. Dalam wacana sebelum ini, Perdana Menteri menyebut bahawa parti-parti komunal dalam kerajaan perpaduan akan dirungi terlebih dahulu atas kekurangannya dimaklumkan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia kita komen macam biasa. Sejak 2-3 hari ni, saudara, banyak orang bercakap tentang rombakan kabinet. Ini banyak orang nak tahu apakah benar adanya rombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam-macam lah orang mengatakan Datuk Seri Zahid akan pindah ke Kementerian Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution akan berpindah pada kementerian yang lain, kemudian pengguna, macam-macam lah cerita orang. Sebenarnya, saudara, menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau menyatakan setakat hari ini belum ada sebarang perbincangan berhubung tentang rombakan kabinet. Tak ada pun lagi katanya. Jadi dalam perkara itu, sebagaimana mana yang dicapai sewaktu nak menubuhkan kerajaan perpaduan, beliau menyatakan bahawa sebelum perombakan kabinet, selalunya akan diadakan rundingan sebab terdapat 17 parti politik dalam gabungan kerajaan perpaduan. Tentulah Yang Amat Perdana Menteri akan berbincang dengan ketua-ketua parti. Namun sehingga saat ini belum ada perbincangan. Tetapi bukanlah semestinya satu benda yang pasti Perdana Menteri harus berunding dengan ketua parti. Itu jangan salah anggap, saudara. Menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata itu adalah hak prerogatif seorang Perdana Menteri. Dia nak lantik siapa, dia nak lucut siapa, dia nak tukar siapa, itu hak mutlak Perdana Menteri. Jadi tak boleh nak dipertikaikan, tak boleh nak buat gambaran sama ada akan berlaku dan sebagainya. Kerana menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, setakat pukul 5 petang tadi, tak ada perbincangan ke arah ataupun pandangan daripada Perdana Menteri kepada beliau bahkan berlakunya rombakan dan sebagainya. Jadi tak ada, saudara. Malahan, saudara, saya melihat kenyataan yang Mohd Perdana Menteri apabila ditanya oleh para wartawan siang tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa tiada rombakan kabinet yang akan dilakukan pada hari esok. Banyak orang mengatakan besok Yang Mohd Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan kabinet hari Rabu. Sebenarnya tak ada, saudara. Karenanya banyak orang melihat gambar, video Yang Mohd Perdana Menteri menghadap Sultan yang dulu yang mahal dia, tuanku yang Tuan Agong, saudara, Sultan Abdullah Riyadauddin Al-Mustafa Billah Shah, Selasa. Ini berkait apakah umat kita ada rombakan kabinet. Jadi terus terang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tadi sekali pun dia kata beliau menghadap tuanku untuk membincangkan berhubung tentang mesyuarat mingguan. Perdana Menteri harus menghadap Agong untuk bercerita atau membincang dengan tuanku apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibincangkan dalam kabinet yang akan diadakan besok, saudara. Dan tiada kaitan dengan rombakan kabinet. Kerana selepas ada mesyuarat kabinet, besok Datuk Seri Anwar Ibrahim kabarnya akan berada di Sabah. Dan selepas itu daripada Sabah beliau akan terus pergi ke Abu Dhabi menghadiri seminar, menghadiri perbincangan untuk mencari pelaburan-pelaburan daripada luar negara, saudara. Jadi untuk saat ini belum ada sebarang perbincangan, belum ada tanda-tanda bakal berlakunya perubahan ataupun rombakan kabinet. Sehingga jelas ya, saudara. Kalau orang nak cakap jangan percaya, tak ada. Tidak ada. Kalau baca dalam media sosial macam-macam lah orang cerita. Ini pengesahan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku orang nombor 2 dalam kerajaan, saudara. Usai tentang kabinet, ini tentang bagaimana pula banyak orang bercakap. 2 minggu lepas, Datuk Seri Ayub Khan menyatakan bahawa pihak polis sedang menanti laporan atau penjelasan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung tentang permohonan untuk mendapatkan notis merah Interpol yang melibatkan menantu Tan Sri Muhyiddin. Jadi, Polis Diraja Malaysia telah pun menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk permohonan notis merah ke atas menantu bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Barhan kepada pihak polis antarabangsa.
Artinya pihak polis telah pun mendapat segala keperluan, segala penjelasan, maka yang dihantar oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, maka pihak polis telah pun menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh polis antarabangsa ataupun Interpol. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, dokumen itulah diterima oleh pihaknya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hari ini, saudara. Kita katanya sudah pun menerima dokumen itu pada jam 3 petang tadi. Ia juga telah dimajukan kepada Interpol untuk tindakan mereka seterusnya. Pada hari Sabtu lepas, Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menjelaskan draft pertuduhan antara dokumen yang diperlukan oleh polis Interpol daripada SPRM sebelum notis merah dikeluarkan kepada Muhammad Adlan. Permohonan notis merah itu perlu dibuat melalui PDRM kerana pada Ogos lalu SPRM dalam satu kenyataan melaporkan pihak mereka sedang mengesan 2 lelaki bagi membantu siasatan kes dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Jadi individu yang dikesan itu ialah Muhammad Adlan dengan alamat terakhir di Lot 65 Sunway Kiara Hills, Jalan 30/70A, Desa Seri Hartamas, Kuala Lumpur. Manakala individu kedua ialah Mansur Saad, berusia 69 tahun yang beramat terakhir di nombor 5 Jalan SS19/1C, Subang Jaya, Selangor. Sekarang kita tunggulah. Baik Interpol sudah mendapat segala maklumat yang diperlukan, saudara. Itu keadaan bagaimana tentang pencegahan rasuah yang berhubung kait menantu Tan Sri Muhyiddin yang menghilangkan diri sehingga saat ini belum dapat ditemui dan dicari oleh SPRM. Baik, saudara, kita berhubung tentang pilihan raya kecil di Pelangai Pentung Pahang. Tinggal 4 hari je lagi, saudara. 4 hari lagi saya mendapat laporan. Sebab anda nak tahu, sebab saya balik daripada Pelangai, saya perlu melaporkan. Untuk permulaan laporan saya ini, saudara, jumlah ahli UMNO yang ada di DUN Pelangai adalah seramai 3,000 orang. Bukan sikit-sikit, 3,000 orang. Dan sekitar dalam 2,000 orang itu adalah ahli yang berusia 55 tahun ke atas. Dan ini takkan lari, saudara. Ertinya, saudara, 65% adalah pengundi-pengundi yang tergolong daripada kalangan veteran UMNO, ahli-ahli UMNO yang otai-otai, saudara. Dan mereka adalah merupakan pengundi di saluran 1 dan 2. Artinya calon UMNO Barisan Nasional dia dah ada modal. Modal undi tak kurang daripada 3,000 undi. Dan campuran lagi. Sebab itu saya melihat bahawa insya-Allah calon UMNO di Pelangai boleh menempa kejayaan. Malahan hari ini tadi, saudara, mantan Menteri Besar Menteri Besar Pahang Tan Sri Anan Yaakob turun untuk membantu calon. Dan beliau hadir kali ini adalah untuk menyangkal kononnya bahawa Barisan Nasional gagal mau pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jadi marah sebenarnya, saudara. Dia betul-betul marah, saudara. Tan Sri Anan Yaakob, dia kata dia marah apabila pihak penceramah, parti-parti pembangkang hadir ke Dewan Undangan Negeri Pelangai menimbulkan masalah. Kononnya tak ada itu, tak ada ini, macam-macam. Jadi dia kata, saya tak nak cakap banyak-banyak lah, dia kata. Selaku mantan bekas Datuk Seri Tan Sri Anan Yaakob, beliau merupakan mantan adun di kawasan tersebut sebelum digantikan oleh Allahyarham Datuk Seri Jailani Harun. Saudara, dia tersinggung bila orang mengatakan tidak ada pembangunan di Pelangai. Jadi dia kata dalam keadaan begini, apakah dengan hanya membawa bank negara datang ke Pelangai, bawa ke LCC, bawa ke LIA ke Pelangai itu baru dikatakan sebagai pembangunan? Marah tu, saudara. Itu antara ciri-ciri amarah yang dilampiaskan oleh Tok Nan. Sebab itu kali ini walaupun orang kata Tok Nan tak turun dan sebagainya, dia memilih untuk turun last minute. Dia lihat, takkanlah tempat jatuh lagi dikenang, saudara. Inilah tempat beliau selama 8 penggal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, mewakili UMNO Barisan Nasional. Takkan nak dibiarkan begitu saja. Dan kehadiran ini Tan Sri Anan Yaakob yang lebih dikenali sebagai Long Nan, saudara, memang menggembirakan warga di Pelangai. Bila dia hadir itu, dan dia kata dia lain tak ada. Dia bersetuju dan dia menyokong calon Datuk Amizah ini adalah calon terbaik yang perlu diketengahkan demi lestari untuk meneruskan
perjuangan rakyat, untuk memperjuangkan rakyat, sebab di Pelangai itu ada 3 kawasan Felda. Sebab itu beliau mengingatkan pengundi di Pelangai supaya memikirkan masa depan dengan memilih dan mereka bijak memilih calon yang benar-benar boleh membantu menyelesaikan setiap masalah rakyat. Itu pandangan Long Nan saudara. Dan banyak orang terkejutlah saudara tadi. Sebab sebelum itu orang mengatakan bahawa kononnya calon tertentu itu adalah saudara Long Nan. Dia kata bukan, tak ada. Saya cuma kenal bapak dia tu, atuk dia tu saya kenal, kata. Sebab ialah dia pun orang Perangai, dia pun orang kawasan Felda Cemomoy. Bukan dia tak kenal, dia kenal tapi bukan saudara, dia kata. Tapi janganlah jual nama saya. Saya tetap akan mahukan supaya calon Dato' Amizah ini diberi keyakinan ya saudara. Sebab itulah sekarang ni kita jangan biarkan saudara, jangan biarkan hasutan, persepsi mengatasi apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Pahang. Sebab itu Tok Nan dia marah. Tan Sri Anak Yaakob dia marah bila orang mengatakan tidak ada pembangunan di Pelangai. Saya sendiri turun ke Pelangai, saya lihat memang ada pembangunan. Dan saya agak saya ketawa jugalah apabila para penyokong, para pengempin daripada parti PAS, daripada Perikatan Nasional hadir ke Pelangai bila tengok orang tak ramai. Ini benar berlaku saudara. Tak kurang daripada 5 hingga 7 saya meninjau kawasan di sekitar Pelangai, tak ada orang. Jadi untuk mengelak rasa yang amat malu, yang amat sangat, maka tuduhlah kononnya kerana ramai polis maka orang tak sanggup datang. Itu satu hal lagi saudara. Ini bagi saya lah, ini hasutan yang tak betul. Takkanlah polis datang berbondong-bondong. Tak ada. Pihak polis hanya hadir untuk memastikan kawalan keselamatan. Jangan pula mengatakan sebab polis maka orang ramai tak datang hadir ke tempat anda berkempen. Itu dah tak betul. Sebab itu kadang-kadang saya melihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan pada pembangkang, bercakaplah yang sebetulnya. Saudara, jangan tiba-tiba tempat ini tak ada orang kerana polis ramai. Sebab itu orang takut nak datang. Ini benda lah keadaannya, saya kata. Sejak daripada azali lagi, sejak kita mengadakan pilihan raya, daripada sebelum merdeka, lepas merdeka, sampai hari ini, memang anggota pasukan polis sentiasa hadir, bukan nak ramai-ramai, nak tak bagi orang datang, nak memastikan keamanan terjelma. Supaya tidak berlaku segala permasalahan yang timbul. Sebab memanglah pentas politik ni panas. Tujuan pihak polis untuk mengawal keselamatan. Tiba-tiba tuduh pula kerana polis datang, polis ramai, maka orang tak ramai datang. Astaghfirullahalazim. Ini apa punya terkehil punya senyap. Bila saya lihat kenyataan begitu, saya rasa saya geleng kepala lah. Kalau itulah mentaliti yang ada pada pimpinan daripada Parti Perikatan Nasional, saya kata, apakah layak mereka diberi kesinambungan untuk meneruskan kepimpinan. Saudara, lagi banyak saya boleh nanti orang marah lagi saya. Tapi itulah jalannya. Saudara. Jadi saya harap teman-teman yang ada yang menggunakan nama user 2204692091 bahawa anda mempertikaikan soal Kementerian Dalam Negeri, anda berhati-hati. User 2204692091. Saya yakin nombor telefon anda akan dipantau, maka terpulang pada anda lah. Tangan yang mencincang, bau yang memikul. Saya dah nasihat pada anda. Hadir dalam ruangan saya ini, bicara baik-baik. Jangan mempertikaikan. Kalau anda mempertikaikan Kementerian Dalam Negeri, itu melibatkan pihak pasukan polis dan sebagainya, saudara. Jadi, fikirlah. Hati-hatilah dalam melontarkan pandangan. Okey dan tuan, komen saya baca detail sikit lagi. Setakat pukul 5 petang tadi belum ada tanda-tanda Perdana Menteri memanggil sekurang-kurangnya saya sebagai Presiden UMNO dan pengurusi BN untuk dimaklumkan. Dia dipetik sebagai berkata. Laporan media menyebut dia berkata demikian kepada media selepas mempengurusikan mesyuarat pembangunan halal di Putrajaya hari ini. Media sebelum ini membuat spekulasi mengenai rombakan kabinet dengan berdakwa ia akan diputuskan pada mesyuarat kabinet esok. Beberapa portal berita mengaitkan beberapa nama besar dalam Kumpulan BN untuk dikembali lantik sebagai menteri, termasuk anggota Parlimen Tapah M. Saravanan sebagai ahli anggota Parlimen Aitam Wee Ka Siong
mengulas grosi rombakan kali ini akan memasukkan nama dua wakil Pimpinan BN iaitu MCA dan MIC. Ahmad Zahid berkata dia tidak tahu mengenainya. Saya pun ada dengar kabar angin. Sama ada Perdana Menteri tak pernah cakap bincang korek itu dengan saya. Zahid berkata kuasa rombakan adalah kuasa prerogatif dan budi bicara Perdana Menteri. Terdahulu kabar angin mendakwa Anwar akan membuat pengumuman esok kerana dia akan berlepas ke Emirat Arab Bersatu UAE pada Khamis untuk lawatan rasmi. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perdana PBB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.